Syekh Nazrul Abdul Nasir. Apa khabar Syekh? Alhamdulillah. 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 Barakallah. Okay, saya juga mengucapkan selamat datang kepada semua penonton dalam All Up Ramadan pada siri keempat yang bertemakan konsep Humanity Assessment pada tahun ini. InsyaAllah tajuk All Out Ramadan pada hari ini adalah yang bertajuk Rasulullah and Humanity, iaitu kemanusiaan dari cara Rasulullah SAW, khususnya di bulan Ramadan ini, yang mana akan dikupas oleh penceramah kita yang tidak asing lagi di bumi Malaysia ini, khususnya di bumi Kedah Darul Aman. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, suka saya untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang biodata diri Syekh Nazrul Nasir, insyaAllah dengan izin Syekh. Ya, sila. InsyaAllah, nama penceramah kita pada hari ini adalah Ustaz Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, merupakan anak jati Kedah Darul Aman. Sekarang Syekh adalah seorang mudir di pusat pengajian Zawiyah Nasiriyah di Bedung Kedah. Antara pengalaman pekerja Syekh antaranya adalah ahli lembaga Jabatan Zakat Negeri Kedah, tenaga pengajar di pusat pengajian Ruwat Jawi Akhirat Mesir, tenaga pengajar di Kedutaan Besar Malaysia Mesir, Akhirat Mesir, dan tenaga pengajar utama di pusat pengajian Zawiyah Nasiriyah Kedah. Syekhuna juga adalah merupakan ahli jawatan kuasa dan jabatan organisasi di ahli lembaga Zakat Negeri Kedah, Syekh Ruwat Jawi Akhirat, penasihat tertinggi Ruwat Jawi Akhirat, mudir Zawiyah Nasiriyah Bedu, dan timbalan pengerusi Islami Cawangan Kedah. InsyaAllah Syekhuna akan mengupas tajuk Rasulullah iaitu kemanusiaan di cara Rasulullah SAW, khususnya di bulan Ramadan. InsyaAllah tanpa membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan Syekh untuk memberikan ceramah. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya muliakan lagi, saya kasihi saudara pengurusi majlis. Saya hormati para hadirin, para tetamu dan juga seluruh yang mengikuti pengajian kita pada tengah hari ini, dan juga kepada pihak Sultan Ahmad Shah Medical Center IIUM dan seluruh tim dan penggerak kepada program kita pada hari ini, para santri dan seluruh para penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul dan mendengar sama-sama dengan apa yang kita akan bicarakan berkenaan dengan kemanusiaan cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik utusan Allah Azza wa Jalla. Beliau merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan antara hikmahnya Allah Ta'ala mengutuskan Nabi kita Muhammad sebagai manusia adalah untuk dicontohi dan dijadikan sebagai suri tauladan. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah petunjuk yang baik dan qudwah yang terbaik bagi kita semua. Dan qudwah hasanah, petunjuk tersebut tidaklah diberikan melainkan adalah untuk diikuti dan untuk kita contohi perkara tersebut. Jadi baginda Nabi kita Muhammad bukan hanya Allah Ta'ala utuskan sebagai penerang atau pemberi panduan kepada kita dalam syariat, tetapi sebaliknya menunjukkan kepada kita dengan segala bentuk dan perjalanan kehidupan baginda Rasul untuk dicontohi. Kalau itu kata sebahagian masyayikh bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukan sempurna setelah diutuskan oleh Allah. Sebaliknya Nabi telah sempurna sebelum diutuskan oleh Allah menjadi Rasul. Tetapi
utusan Allah setelah Allah menurunkan ayat Allah Azza wa Jalla, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah untuk menjadikan perbuatan dan petunjuk daripada Nabi itu menjadi sunnah yang perlu diikuti, daripada adat yang Nabi lakukan kepada ibadah yang kalau kita laksanakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kerana diutuskan Allah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan Nabi lebih mulia setelah itu. Tak. Nabi sudah mulia sejak sebelum diutuskan oleh Allah. Dan Nabi telah mulia dalam ilmunya Allah Azza wa Jalla dan dalam takdirnya Allah sejak daripada permulaan kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya baginda Rasul ketika ditanya oleh seorang sahabat Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, maka kunta nabiyan ya Rasulullah, maka baginda Nabi menjawab, kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi tinatih. Aku telah menjadi nabi, kata Sayyidina Rasul, sejak daripada Nabi Adam masih berada di dalam adunan kejadiannya, saya telah menjadi rasul pada ketika tersebut, kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermakna utusan Allah kepada Nabi yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Muhammad Abdul Rahim Al-Usabi. Beliau mengatakan bahawa Allah mengutuskan Nabi bukan untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutus, tidak. Sebaliknya, baginda telah mulia sebelumnya lagi. Dan diutuskan baginda Nabi adalah untuk dijadikan panduan. Setelah baginda diutus, bermakna ikutan kita setelah itu menjadi ibadah. Kalau kita berniat untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk yang disebutkan pada hari ini adalah berkaitan dengan apa cara yang telah Nabi tunjukkan kepada kita untuk menjalankan sifat kemanusiaan kepada manusia, bersifat insani kepada manusia. Dan antara sifat yang utama bagi insani adalah bersifat ramah, kasih sayang, dan juga tidak kejam. Itu antara sifat-sifat insani yang diterapkan atau yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita melihat yang paling hampir dengan kita adalah keluarga kita, diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Maka saya suka untuk kita saya sebutkan contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap Nabi dan cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melayani para isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, melayani para jirannya, dan juga seterusnya. Kita akan melihat contoh-contoh tersebut agar dijadikan panduan dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahawa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Baginda Rasul menyebut sebaik-baik kamu adalah yang paling terbaik kepada isterinya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik kepada isteriku. Jadi di antara cara untuk seorang tadi menunjukkan sifat insaninya kepada makhluk Allah Ta'ala adalah perlu baginya memberikan perhatian kepada yang paling hampir dengannya. Jadi bagi yang berkeluarga, yang ada isteri dan anak-anak, maka baginda Nabi telah menunjukkan dan menyebutkan sikap yang berbeza dengan sikap para jahiliyah dan juga sebahagian daripada ketamadunan pada ketika dahulu, yang mereka menganggap wanita ini hanyalah sebagai simbol atau suatu bahan untuk memuaskan nafsu semata-mata, tidak dijadikan mereka sebagai salah satu daripada komponen yang penting di dalam pembinaan masyarakat madani ataupun masyarakat insani yang baik. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menukarkan sistem tersebut daripada melihat wanita dengan pandangan yang buruk kepada melihat wanita sebagai salah satu daripada komponen masyarakat yang penting. Maka Nabi menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan kemudian Nabi juga
memberikan contoh-contoh, bukan hanya menyebutkan sahaja kepada para sahabat. Dan ini dibuktikan dengan perkataan para isteri Nabi bahawa baginda Nabi adalah Nabi di dalam rumah, dan Nabi juga adalah Nabi di luar rumah, dan Nabi adalah Nabi dalam rumah. Jadi bukan hanya seorang tadi dilihat tokoh di luar, di depan pandangan mata masyarakat, tetapi sebaliknya ketika bersama dengan keluarganya, maka dia adalah orang yang berbeza pada wataknya dan ditakuti ataupun digeruni, bukan dihormati. Tapi Rasulullah SAW disebutkan oleh para isterinya dengan sikap dan sifat baginda Rasul ini tidak berbeza dengan apa yang telah Nabi tunjukkan dan Nabi telah maklumkan kepada para sahabat untuk melakukan sedemikian kepada para isteri dan para ahli masyarakat dan keluarga mereka. Karena itu Rasulullah SAW adalah disebutkan bahawa baginda seorang yang sangat pengasih dan sangat penyayang, bukan hanya kepada isterinya dan juga kepada anak-anaknya, tapi kepada seluruh umat Nabi SAW. Seperti mana Allah Ta'ala sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utuskan kamu ya Rasulullah melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Dan ini antara hikmahnya baginda Rasul SAW berkahwin lebih daripada seorang. Dan hikmahnya apa? Hikmahnya adalah untuk menunjukkan kepada kita kerana akal seorang tadi tidak akan sama. Apatah lagi akal wanita. Itu disebut akal orang perempuan ni adalah pada orang panggil apa? Pada kecantikannya dan juga pada perhiasannya ataupun sesuatu yang dipandang oleh matanya tadi, dia tidak akan mampu untuk nak menyembunyikan perasaan tersebut. Contoh yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu, aqlul mar'ati jamaluha wa jamalur rajuli aqluhu. Nah, akal bagi wanita itu adalah kecantikannya dan kecantikan bagi lelaki itu adalah akalnya. Jadi Rasulullah SAW ketika memimpin para isteri Nabi alaihi wassalatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anhunna, mereka ini tidak seorang pun berbeza pandangan bahawa Rasulullah adalah Rasul di dalam rumah dan Rasul di luar rumah. Tak ada seorang pun berbeza pandangan. Sekadar mereka hanya ada perasaan cemburu dan seumpama itu biasa. Tetapi bagaimana Nabi menangani perkara tersebut dan bagaimana Nabi SAW menunjukkan akhlak baginda Nabi dengan para isterinya, ini adalah suatu yang luar biasa yang tidak akan mampu dilakukan oleh manusia biasa. Dan kerana itu para isterinya kesemuanya bersepakat bahawa baginda Rasul adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling agung akhlaknya dan sebaik-baik utusan yang telah Allah Ta'ala utuskan kepada umat. Dan buktinya mereka ketika diberi pilih oleh Allah Azza wa Jalla di antara memilih dunia dengan memilih Nabi SAW, maka mereka memilih Nabi kita Muhammad SAW dan meninggalkan dunia tersebut. Sehingga baginda Rasul mengatakan, dan disebut oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pernah rumah Nabi SAW dan ahli keluarga Nabi tidak berasak selama 1 bulan, 2 bulan. Dan mereka hanya makan at-tamru wal ma' aswadan, 2 benda hitam iaitu air dengan tamar, dan tidak berasak dapur rumah baginda Rasul SAW kerana tidak ada kewangan. Dan mereka turut bersabar bersama dengan Rasulullah SAW dengan menanggung keperitan tersebut. Jadi keadaan tersebut tidak akan mampu dilakukan oleh orang biasa kalau tidak kerana ta'assi ataupun mencontohi dan menumpang himmahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk lain kepada contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan para isteri Nabi, antaranya sikap baginda Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah. Baginda Nabi kita Muhammad pernah berlumba lari dengan beliau, dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Dawud, Sayyidina An-Nasai dan Imam Ibn Majah daripada hadis Sayyidatuna Aisyah dengan sanad yang sahih, menyebutkan annahu alaihi salatu wassalam kana yusabiquha fil adwi. Nabi pernah berlumba lari dengan Sayyidatina Aisyah, fasabaqathu yawman. Satu hari Sayyidina Aisyah pernah mengalahkan Nabi dalam perlumbaan tersebut, wasabaqaha fi ba'dil ayyam, dan Nabi mengalahkan pula
beliau setelah beberapa hari. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadhihi bitilka atau hadhihi bitilki, kata Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah, dan dikatakan bahawa Nabi menyebut ini kalah ni adalah disebabkan kerana daging kamu dah semakin bertambah, maksudnya. Hadhihi bitilki maksudnya kamu sudah semakin gempal, menyebabkan kamu kalah dalam pertandingan ini. Dan baginda Nabi adalah afkah, yang paling suka bergurau dengan para isterinya. Akmalul, disebutkan dalam hadis annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana min afkahin nasi ma'a nisaih. Nabi adalah orang yang paling mesra dan paling mudah untuk berbincang dan berbicara ataupun bergurau dengan para isterinya. Dan hadis yang lain disebutkan akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna mukminin itu pada akhlak imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan yang terbaik di kalangan kamu adalah yang terbaik akhlaknya pada isteri-isterinya. Kenapa disebutkan oleh Nabi dengan isteri-isterinya? Karena isteri-isteri adalah tempat rahsianya suami. Karena suami dia boleh untuk berlakon di depan orang lain. Tetapi dengan isterinya, kemudian dia akan menzahirkan akhlak dan sikapnya yang sebenar. Karena permusafiran sepanjang kehidupannya adalah dengan isterinya. Seorang boleh berlakon dengan siapa pun. Dia boleh untuk nak menunjukkan kata dia adalah orang yang paling penyayang dan seumpamanya. Tetapi yang lebih mengenalnya adalah isterinya. Kalau dia kaki pukul dan seumpamanya, kemungkinan orang tadi bersama dengan teman-temannya, bersama dengan orang lain daripada isterinya, dia mungkin bersikap dengan baik. Tapi dengan isterinya dia tidak mampu untuk menutup dan juga menjaga dirinya kerana perjalanannya panjang. Maka orang yang berjalan panjang dengan seorang, dia mungkin tidak akan mampu untuk menahan akhlak dan sikapnya, dan dia tidak akan mampu menyembunyikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah Taala yang luar biasa, yang menunjukkan akhlak yang luar biasa, khususnya dengan isteri-isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu salah satu daripada bentuk kemanusiaan cara baginda Rasul dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mencontohi baginda Rasul, maka mulakan dengan keluarga kita. Lakukan akhlak kita dengan keluarga kita. Lakukan akhlak kita dengan teman-teman kita yang berada berhampiran dengan kita. Dan apatah lagi dengan diri kita sendiri, yang paling hampir dengan kita adalah teman kita yang berada hampir dengan kita, iaitu apa dia? Nafsuka baina jambaik. Ini ruh kamu yang berada di antara dua lambungmu. Maka kamu lebih perlu beradab dengannya. Jadi dengan tidak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jal, dan tidak melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan berlaku kesakitan kepada ruh kita dan berlaku perkara yang tidak baik kepada ruh kita, iaitu dengan menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla satu ketika nanti. Dan antara akhlak lain bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbaik dengan para ahli keluarga yang lain selain daripada isteri. Dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, inna sadaqata 'alal miskini sadaqatun. Kamu memberikan sedekah kepada miskin itu sedekah. Yang dikira satu sedekah. Wa 'ala dzir rahimi ithnatan. Tapi kalau kamu memberikan sedekah kepada yang ada hubungan silaturahim ataupun hubungan rahim denganmu, yakni keluargamu, maka kamu telah memberikan kepadanya dengan dua perkara, dua sedekah, iaitu sadaqatun wasilatun. Sedekah dan hubungan. Jadi di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi mengajarkan sifat kemanusiaan kita terhadap keluarga kita dengan ahli keluarga kita. Karena itu sedekah ataupun zakat yang diberikan kepada orang yang paling hampir dengan kita, iaitu yang tidak wajib kita tanggung dia. Seperti adik kita dan seumpamanya, kita tidak wajib tanggung dia dan boleh diberikan zakat kepadanya, ataupun pakcik kita dan seumpamanya, maka itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan kita memberikan sumbangan tadi kepada orang lain. Kenapa? Kenapa seorang lebih suka memberikan kepada orang lain dibandingkan dengan keluarganya sendiri? Kata Sayyidi Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu,
disebabkan kerana orang yang di luar daripada keluarga kita akan lebih menghargai ketika seorang yang di luar daripada keluarganya memberikan, dan dia akan mengucapkan terima kasih. Dan nafsu kita sendiri menginginkan perkara tersebut, menginginkan pujian dan ucapan terima kasih tadi ketika mana diberikan kepada orang yang luar daripada keluarga kita yang tidak kita kenali, maka dia akan lebih menyebarkan lagi suara dan kedudukan. Berbeza dengan memberi kepada keluarga, kemungkinan terima kasih pun tidak akan kita dengar. Kerana dia biasa dengan kita. Dia kata, ini anak saudara aku dan dia bagi kepada aku, alhamdulillah. Maka disebabkan kerana itu, sikap ataupun nafsu kita akan menyebabkan terhalang untuk kita beri kepada keluarga. Maka Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita semua untuk memberikan kepada yang lebih utama, yang paling hampir kepada ikhlas adalah memberikan kepada keluarga. Bahkan kerana yang paling kurang untuk mengucapkan syukran dan jazakumullah adalah keluarga. Maka kerana itu diberikan kepada mereka dengan perkara tersebut. Tamam? Dan kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang lain bahawa Nabi kita Muhammad menyebutkan ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah kamu dengan nasab kamu, untuk kamu menyambung hubungan rahimmu. Jadi maknanya disuruh kepada kita semua dengan hubungan kemanusiaan adalah dengan kita mempelajari nasab, mengetahui nasab keturunan kita, tahu siapa adik-beradik kita. Ini yang ditinggalkan oleh kebanyakan di kalangan anak-anak muda sekarang, yang mereka ketika mana pulang ke kampung atau seumpamanya tidak lagi kenal ini bapa saudaranya, ini sepupu ayahnya, ini dua pupu ayahnya, ataupun ini ada kaitan dengan keluarga sebelah ibunya dan seumpamanya. Dan tidak lagi dilawat. Malah lebih menyedihkan, anak-anak muda lebih menyibukkan diri mereka dengan gadget dan seumpamanya ketika masih berada di depan orang-orang tua-tua dan juga keluarganya di kampung dan seumpamanya. Jadi sikap ini tidak akan boleh berubah kalau ibu ayah sendiri tidak mengubah sikap anak tersebut dan memberikan ketegasan kepada mereka untuk mereka melibatkan diri dengan keluarga dan seumpamanya. Tapi sebaliknya kita manjakan anak kita dan seumpamanya, dan akhirnya yang mereka kenal, anak kita kenal hanyalah ibunya dengan ayahnya sahaja di rumah, dan yang rapat dengan ibunya dan ayahnya sahaja, dan lain daripada itu tidak dikenali, dan malah lebih buruk daripada itu, tidak ada adab dan tidak ada hormat kepada orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Karena itu, ini sikap ini perlu dididik. Karena antara sunnah Rasulullah ialah menyambung silaturahim. Dan ketika mana seorang ingin melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad, maka hendaklah dia menyambung silaturahim dan melaksanakan dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Jadi, kalau ini dilaksanakan, insya-Allah permulaan daripada Ramadan ini dan kemudian setelah ini dengan Syawal, maka kita jadi orang yang melaksanakan salah satu daripada sunnah Nabi yang besar, dan ini adalah merupakan perkara yang akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mula keluar sikit daripada pagar rumah dan juga daripada lingkungan keluarga dan juga silaturahim keluarga sahaja, iaitu jiran di sebelah ataupun yang berhampiran dengan kita. Baginda Nabi kita Muhammad menunjukkan akhlak dan petunjuk yang luar biasa, dan disebutkan oleh Nabi kita dalam hadis yang diriwayat, tidaklah seorang hamba itu dikira beriman sehinggalah jirannya terselamat ataupun terjaga daripada kejahatan. Maknanya seorang yang kalau jirannya rasa aman dengan kewujudannya, ini dalil kepada ini imannya kepada Allah dan hari akhirat. Nah, dan dalil kepada imannya orang tersebut dan mulianya orang tersebut, maka jiran-jirannya berasa senang dengannya. Dan disebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Jadi memuliakan jiran ini dikaitkan oleh Nabi kita Muhammad dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa? Karena seorang yang mengetahui hak jiran, maka dia akan berjaga daripada mendapatkan siksaan Allah di akhirat nanti. Karena itu bila mana dia menjaga dengan demikian, bermakna ini orang yang menunjukkan keimanannya kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat.
Karena kalau dia menjaga akhlaknya dengan jiran, maka dia tidak akan melakukan sewenang-wenangnya kepada jiran. Dan itu menunjukkan bahawa dia akan menjaga dirinya di akhirat kelak. Dan itu disebut oleh Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu antara hikmah kenapa Nabi menyebutkan demikian. Karena orang yang tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat, dengan adanya pembalasan, maka dia akan melakukan sewenang-wenangnya kepada jiran. Dia tidak akan menjaga dan menjaga hak jirannya dan melaksanakan hak jiran tadi sebagai manusia dan juga sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat satu persatu daripada apa yang telah kita sebutkan tadi, maka kita akan melihat betapa akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi sangat luar biasa dan sangat tinggi dan ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu ya Rasulullah itu berada di atas akhlak yang sangat agung. Dan Allah Ta'ala tidak memuji Nabi kita Muhammad pada sudut yang lain. Allah Ta'ala tak puji Nabi kita, wa innaka la'ala ilmin azim. Dan Allah Ta'ala tidak menyebut kepada Nabi, wa innaka la'ala mansabin azim. Kamu dengan mansab atau kedudukan yang agung. Wa innaka la'ala jahin azimah. Najahin azim. Dan kamu tidak berada dengan pangkat yang ataupun kedudukan yang agung. Tapi Allah memuji Nabi dengan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan akhlak yang azim itulah yang dipuji oleh Allah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim, kata Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, Al-Quran ada 6,236 ayat. Dalam 6,236 ayat, hanya tidak sampai 500 ayat yang berkenaan dengan hukum hakam. Nah, buktinya kalau kita buka dalam tafsir Ayatil Ahkam Al-Imam Syekh Ali Sabuni ataupun Ali Sais atau seumpamanya, maka ayat-ayat hukum yang dibincangkan hanya tidak sampai 500 ayat. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, seorang faqih kalau menghafal 500 ayat sudah memadai baginya untuk hukum hakam bermakna. Jadi kalau 500 ayat tadi hukum hakam, ayat dalam Quran ada 6,236 ayat. Jadi kalau ditolak, maksudnya berapa peratus daripada ayat Quran yang berbincang berkenaan dengan hukum hakam? Berapa? Kalau daripada 6,000 kepada 500 tadi? Jadi baki 5736. 5736 tu jadi berapa peratus? Alif? Lebih kurang 1/7 daripada Al-Quran dibincangkan berkenaan dengan hukum hakam. 1/7 saja. Jadi 6/7 perbincangannya adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan pembinaan akhlak. Jadi kerana itu Allah Ta'ala menyebut pada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan disebut oleh Nabi dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dan disebutkan lagi oleh Nabi, innama bu'istu mu'allima. Nah, dan aku diutus sebagai muallim. Dan apa tugas muallim? Melainkan untuk tahzibil akhlaqil murid, untuk nak membentuk akhlak murid dengan baik. Maka kesemua apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad adalah asasnya akhlak. Dan dalam Quran sendiri menunjukkan kepada perkara tersebut. Jadi titik tolaknya daripada situ. Kita bukan di kemanusiaan kita kepada umat ini adalah bukan dilihat pada segi pelaksanaan kita pada hukum dan undang-undang sahaja. Bagaimana akhlak kita dengan umat Nabi SAW? Bagaimana akhlak kita dengan manusia? Bagaimana akhlak kita dengan binatang? Bagaimana akhlak kita dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain? Jamadat, pokok dan seumpamanya. Sehingga dalam Islam dibahaskan sampai kepada masalah kenaan dengan potong pokok dan seumpamanya ketika peperangan pun dihalang untuk seorang tadi memotong pokok sewenang-wenangnya, membunuh binatang sewenang-wenangnya. Maka ini menunjukkan kepada penjagaan ekosistem dan penjagaan kepada sistem dalam muka bumi ini sangat diberi perhatian oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, perkara ini ditunjukkan dan diterapkan oleh para sahabat Nabi setelah baginda Rasul. Karena mereka menjadikan Rasulullah sebagai pedoman yang paling utama. Tidak ada yang paling utama melainkan bagi mereka adalah at-ta'assi, iaitu beradab dan berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Dan ini adalah kesannya sohbah. Kesan seorang tadi bersohbah dengan seorang adalah dipindahkan akhlaknya. Seorang murid ketika bersama dengan gurunya tetapi tidak mampu mengambil akhlak gurunya, maka murid tadi gagal. Dan guru tadi juga dikira gagal. Tamam? Seorang guru ketika mana tidak mampu memberi didikan kepada muridnya dengan baik, maka ia dikira sebagai kegagalan. Bukan hanya memberi kejayaan pada sudut sudut markah dan juga akademiknya, tetapi yang lebih utama adalah pada akhlaknya. Karena itu yang menunjukkan kepada ketamadunan negara tersebut. Karena kalau kita melihat kepada sistem ketamadunan negara, yang paling diberikan perhatian adalah kepada pembinaan pada sudut akhlak. Maka karena itu para ulama Islam adalah orang yang paling banyak membahaskan tentang akhlak, dan Islam meletakkan sistem pengajian akhlak itu adalah termasuk daripada pengajian fardu ain dalam setiap golongan muslim. Maknanya fardun li kulli ainin, wajib pada setiap individu muslim mempelajari tentang akhlak. Jadi Islam bukan hanya al-Islam dengan makna mengucapkan syahadah dan melaksanakan 5 rukun Islam. Dan beriman kepada Allah bukan hanya dengan maksud seorang tadi beriman dengan 6 rukun iman. Tapi seorang ini akan dikira sampai kepada Rabbul Jalil ketika mana dia melaksanakan dengan ihsan. Berarti rukun yang ketiga ihsan, yani an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi pelaksanaan Islam yang sebenar adalah dengan 3 elemen tersebut dilaksanakan, bukan dengan hanya salah satu saja. Melaksanakan Islam sahaja tanpa mengambil sudut keimanan dan tanpa mengambil sudut ihsan, maka ini dikira lompang. Mengambil sudut perbahasan pada sudut iman sahaja tapi tidak ada padanya ihsan. Hanya berbahas tentang masalah akidah tetapi tidak pernah sampai kepada jalannya ahli tariq ilallah, maka tidak sampai. Karena yang menyampai kepada Allah disebut oleh Allah, disebut oleh Nabi, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yani kamu beribadah kepada Allah sehingga seakan-akan kamu melihat Allah. Dan kalau kamu tidak mampu, maka Allah melihatmu. Muraqabatullah itu sentiasa berlaku. Hamba yang ada muraqabatullah dan hamba yang sentiasa memandang setiap gerak-gerinya tadi ada Allah, maka dia akan berhati-hati dalam melaksanakan apa jua urusan sekalipun. Dan ketika itu dia akan mula ibda', melaksanakan ataupun melakukan sesuatu yang luar biasa bagi menjelaskan apa yang terkandung dalam jiwa nurani mereka. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Apa yang saya nak maksudkan di sini, bagaimana para awliya dan para ulama terdahulu melaksanakan akhlak mereka tersebut, jamalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jamalnya Rasul dan bagaimana jamalnya akhlak Sayyidina Rasul dilaksanakan dalam kehidupan. Saya sering sebutkan dalam sudut bentuk waqaf, dalam bentuk bagaimana mereka melaksanakan pada sudut hospitalisasi, kan? Ini penghospitalan, betul ya? Kan? Macam mana sistem hospital pada zaman dahulu, ini sesuai dengan Sultan Ahmad Shah Medical Center. Bagaimana orang-orang terdahulu dan di kalangan awliya dan ulama yang terdahulu dan para dakatirah, atibba, para doktor-doktor dahulu, mereka melaksanakan akhlak mereka terhadap umat. Ini saya selalu cerita dan disebutkan oleh Maulana Syekh Syekh Usamah Al-Azhari, Syekhuna, ada menceritakan tentang bagaimana sikap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kelompok para atibba, doktor pada zaman dahulu ketika mana mereka membina hospital pada zaman tersebut. Hospital pada zaman tersebut sampai jadi terlalu orang panggil mesra dengan pelanggannya ataupun dengan orang yang datang untuk berubat.
Sehingga orang yang tak sakit pun akan datang ke hospital. Macam mana orang yang tak sakit datang hospital? Kerana mereka ingin mendapatkan faedah di hospital. Hospital zaman dahulu diberikan dengan wakaf. Maksudnya orang yang sakit kalau datang duduk di hospital, mereka tidak akan perlu bayar apa-apa dan keubatan mereka akan diberikan dengan percuma. Ya, kita punya hospital sekarang pun kalau hospital kerajaan macam tu. Cuma dia akan jadi perbezaan pada sudut standard. Ketika mana dapat free, tempat yang free ni berbeza dengan tempat bayar mahal. Kalau pergi ke swasta, maka dilayan lebih baik kerana dibayar. Tempat yang free, layanan dia agak berbeza. Nurse-nya juga agak lebih garang daripada nurse yang ada di tempat swasta yang bayar mahal. Seolah-olah kita membeli akhlak dengan duit. Kita nak membeli orang tadi dengan duit. Kita bayar duit mahal, kamu akan dilayan dengan baik. Kamu tak bayar duit, kamu terimalah dengan cara tak ada bayar duit. Tempat free, macam inilah tempat dia. Kalau tempat kena bayar, yang ni kita kena buat bagi sungguh-sungguh. Seolah-olah sistem sekarang ini adalah sistem duit. Mesti dengan fulus. Bil fulus kullu lulus, kan? Dengan fulus semuanya akan lulus dan semuanya akan jadi smooth, kan? Semua akan jadi elok dan juga jadi jadi senang dan berjalan dengan baik. Jadi perlu diubah, kena dilihat balik dengan sejarah. Karena sejarah bukan untuk kita patah balik ke belakang. Sejarah mengajar kita untuk kita bergerak ke depan. Bagaimana untuk mengambil peradaban, bergerak ke arah hadapan, menjadi seperti pada mereka pada zaman dahulu. Macam mana mereka berakhlak dan luar biasa sesama mereka. Tamam? Sebelum saya cerita berkenaan hospital tu, nak cerita akhlak orang dulu. Akhlak orang dahulu di kalangan mereka, hatta kalau bergaduh sekalipun, mereka akan luar biasa. Ini khusus kepada ahli Mesir. Yang saya tertarik dengan cerita Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah ta'ala dalam satu rancangan televisyen. Yang mana Syekh Ahmad menceritakan tentang seorang alim, yakni guru kepada guru-guru kami, Al-Allamah Al-Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu ta'ala anhu. Maulana Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari pernah membaca satu buku yang dikarang oleh seorang alim pada zaman tersebut. Dan alim tadi tidak dikenali orangnya siapa. Cuma dia ada mengarang dan ada sedikit perbezaan pandangan lah dalam kitab tersebut. Lalu Maulana Syekh Abdullah Siddiq mengarang sebuah kitab, kitab dia Raddul Mubin kalau tak silap. Dalam kitab tersebut ditolak pandangan dalam risalah ataupun kitab yang ditulis oleh Syekh tadi dengan tolakan yang sangat keras. Hadha rajul tidak ada agama la dinalah. Ini orang yang jahil dalam hukum hakam, kata-kata disebut macam tu dalam kitab tu. Jadi satu hari kata Syekh Abdullah, ini saya sebut dalam kitab lain, dalam satu manaqib disebutkan oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, ni akhlak yang luar biasa. Satu hari Syekh Abdullah pergi ke satu kedai untuk beli barang, bertemu dengan Syekh tadi yang telah Syekh rat dalam kitab. Apa sikap Syekh tadi ketika mana bertemu dengan Maulana Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari? Syekh tadi menyambut Syekh Abdullah dengan sangat luar biasa, dengan penuh kehangatan. Jazakumullah khairul jaza, terima kasih banyak. Dan seumpamanya dengan luar biasa. Syekh Abdullah terkejut tengok dengan layanan begitu. Lalu lelaki ni pun sebut, dia kata, wahai Syekh Abdullah, kita ini seperti muhami, kata dia. Seperti kita ni macam peguam yang duduk dalam mahkamah, hanya berbeza dan bertekak ketika dalam mahkamah. Ketika di luar mahkamah, kita adalah kawan. Maknanya perhubungan kita di luar daripada luang lingkup kerja kita adalah teman. Dan selagi mana kita berkhilaf tadi, khilaf kita pada sudut ruang lingkupnya. Dan di luar daripada khilaf tersebut, kita adalah saudara. Dan ini akhlak ahli Mesir yang telah disebutkan oleh Maulana Syekh Ahmad Mamduh, disebutkan oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Maulana Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari orang Maghrib, dan beliau memuji ahli Mesir dengan sikap tadi. Kata dia, orang Mesir ini sikapnya luar biasa. Ketika dia bermusuh dengan kamu, dia ada tasabuh. Pada sudut apa yang dia marah dengan kamu, dan pada sudut mana yang dia akan membantu dan juga memberikan perhatian kepada kamu. Maka akhlak ini akhlak yang terdahulu. Akhlak yang orang yang terdahulu. Akhlak orang zaman sekarang, Allahu a'lam, ada yang kita temui yang demikian, tetapi nadir, jarang yang kita temui.
Dan akhlak ini daripada mana datang? Daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada akhlak tadi, maka menyebabkan mereka meletakkan dengan rasional di mana tempat yang perlu kita berkhilaf, mana tempat yang perlu kita untuk bersama. Jadi ini tidak ada pada zaman sekarang. Zaman sekarang, ketika mana seorang tadi berbeza pandangan dengan seseorang, maka orang tadi seolah tidak ada khidmah terus. So, ini orang yang jahil dan dia jahil dalam semua perkara. Seolah macam tu. Dia tidak mampu untuk insaf dan mengakui dengan penuh keinsafan bahawa orang ini adalah orang yang alim pada bidang ini, tetapi mungkin dia kurang pada satu bidang. Yang ada pada kita adalah kebencian. Maka ni akhlak yang sangat tidak indah, yang tidak baik yang ditunjukkan oleh masyarakat kita sekarang, kerana jauh daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahawa semakin kami jauh dengan Rasulullah, maka kami merasakan kerasnya hati kami. Dan buktinya ketika Nabi wafat, para sahabat menangis dan mereka tidak mampu untuk nak melepaskan diri mereka daripada kuburnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah beberapa hari, maka air mata mereka sudah mula kering dan Sayyidina Anas kata, kami dah mula merasakan kekerasan dalam hati pada waktu tersebut. Tengok, Sayyidina Anas sebut, menunjukkan kata lagi jauh daripada Nabi, lagi jauh zaman, bukan hanya sekadar jasad dengan Rasulullah, zaman dengan Nabi, bermakna ia akan menentukan kepada kekerasan dan juga kelembutan hati seorang, melainkan orang yang telah meletakkan baginda Nabi dalam hatinya, maka ini akan sentiasa kering, akan sentiasa basah, akan sentiasa subur. Maka orang yang meletakkan Nabi dalam hidupnya dan menjadikan Nabi nasba ainaih, iaitu petunjuk di depan matanya, dan tidak ada sesuatu yang dia pandang melainkan Rasulullah, ya, maka ketika tersebut dia akan menjadi orang yang subur dan akan menjadi penyejuk kepada masyarakat dan komuniti pada ketika tersebut. Patah balik semula kepada hospitalisasi tadi yang kita sebut tu. Pada zaman dulu, kalau di hospital, orang-orang yang tidak sakit juga akan datang ke hospital. Tujuan mereka adalah kerana dapat makanan free dan akan dilayan dengan baik. Bila orang datang, dia ni tak sakit, masuk ke hospital dalam keadaan tidak sakit. Doktor bila cek, doktor tahu kata dia ni tak sakit. Tapi disebabkan kerana tahu keperluannya dan dia datang sebagai tetamu, maka para doktor ketika tersebut melayannya sebagai tetamu. Kerana disebut dalam hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Hendaklah dia memuliakan tetamunya. Maka ni dikira tetamu di hospital. Maka dilayan dia. Tamu dilayan berapa hari? 3 hari. Dilayan sampai 3 hari. Diberi makan, diberikan dengan pakaian, diberikan dengan tempat tinggal, duduk di situ. Ada katil lagi. Kalau kerana orang-orang yang datang tadi, mereka ni miskin dan mereka duduk di luar, fuqara, duduk di tepi-tepi jalan, maka mereka nak jadi senang dan juga nak jadi tenang, kena main ke hospital. Dan diberi makan dengan elok. Selepas 3 hari, barulah doktor ni akan maklum, kata sebenarnya pakcik boleh keluar dah. Pakcik dah boleh keluar, tak boleh lagi duduk di sini, kerana pakcik tak ada sakit apa pun. Jadi kan tu lah kawan tu. Rupanya doktor tahu dah kata dia tak sakit. Tapi tak apa. Disebabkan kerana datang tadi sebagai tetamu, maka mereka layan dan diberikan pula kepadanya dengan keuangan dan diberikan pula dengan makanan yang mencukupkan untuknya selama 1 minggu. Dan kemudian diberi saranan kepadanya untuk dia bekerja dan seumpamanya. Dan 1 minggu diberikan makanan untuk dia hidup setelah itu. Jadi cara ini tidak ada lagi pada zaman sekarang. Dan ini bagaimana mereka boleh lakukan? Kerana adanya waqaf. Dan sistem waqaf salah satu sistem manusiawi yang luar biasa yang telah dianjurkan dalam Islam, yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka golongan muslimin tidak pernah menganggap bahawa apa yang mereka miliki tadi adalah milik mereka sahaja. Tapi sebaliknya milik golongan muslimin secara umumnya. Yang ada pada mereka hanyalah sekadar keperluan mereka sahaja. Yang selebihnya adalah kepada golongan muslimin dan kebaikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ini yang ditunjukkan oleh para sahabat. Sayyidina Abu Bakar bagaimana sikapnya kepada Nabi dan juga kepada umat Islam, sehingga hadiah dan seluruh hartanya tadi adalah milik umat Islam. Dan ini ditunjuk yang paling utama sekali oleh Rasulullah. Sayyidina Rasul mengatakan bahawa kami para anbiya
tidak akan mewariskan harta kepada keluarga. Tak akan mewariskan harta. Bermakna harta Nabi adalah milik umat Nabi SAW. Jadi keadaan ini tidak akan mampu ditandingi, tak akan mampu kita lakukan. Yang boleh melaksanakan sedemikian adalah yang sampai seakan-akan darjatnya seperti para anbiya, seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memberikan seluruh hartanya. Sayyidina Umar memberikan dengan setengah hartanya. Dan ini sudah menunjukkan kepada kita bahawa kita sangat berbeza dengan mereka. Sangat-sangat berbeza dengan mereka. Dan oleh kerana itu menceritakan tentang para sahabat Nabi dan khususnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka, dalam sikap mereka terhadap manusia dan juga seluruh makhluk Allah Ta'ala ini adalah perlu diceritakan untuk kita menjadikan diri kita berusaha untuk mengikuti mereka dengan walaupun dengan sekecil perkara. Dan insya-Allah moga-moga dengan apa yang telah kita sebutkan dalam sepanjang pertemuan kita ini menjadi titik tolak untuk kita sentiasa mengkaji, melihat, mendengar tentang akhlak Nabi kita Muhammad dan berusaha untuk melaksanakan akhlak-akhlak tersebut walau sekali dalam seumur hidup. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, akhlak Nabi yang kita sebutkan tadi pada sudut kekeluargaan, akhlak Nabi pada sudut kejiranan, akhlak Nabi pada sudut kenegaraan, bagaimana Nabi sebagai seorang suami, bagaimana Nabi sebagai seorang anak, bagaimana Nabi sebagai seorang ayah, bagaimana Nabi sebagai seorang ketua pemimpin kerajaan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teman kepada saudara-saudaranya, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, yang paling besar sekali yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Seorang yang melaksanakan keseluruhan akhlaknya dari sudut pangkatnya apa sahaja, kedudukannya apa sahaja, dan ketika dia melaksanakan seluruhnya tadi kerana Allah, maka layaklah baginya untuk digelar sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Kerana kita sekarang ni bergerak untuk menjadi hamba Allah. Nah, macam mana pun kita jadi, apa sahaja pun kita jadi, adalah untuk kita menjadi hambanya Allah sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu ada seorang Habib menceritakan tentang rahsia seorang ibu yang mana anak-anaknya semuanya saleh dan salihah. Anak-anaknya saleh dan salihah semuanya. Sehingga Habib ini pergi ke rumah ibu tersebut untuk meminta rahsia. Apa yang didoakan oleh ibu untuk menyebabkan anak-anak ni jadi orang-orang yang luar biasa ni. Akhlaknya luar biasa, pendidikannya luar biasa. Maka dijawab oleh ibu tadi. Ibu tadi kata setiap kali selepas solat subuh atau solat fardu, maka dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anak saya ini akhlaknya seperti akhlaknya Rasulullah. Ya Allah, jadikan anak saya ini berkahnya seperti berkahnya Rasulullah. Ya Allah, jadikan anak saya ini ilmunya ilmu Rasulullah. Ya Allah, jadikan anak saya ini perjalanannya perjalanan Rasulullah. Semuanya dihadirkan Rasulullah dalam doanya. Maka rupanya itu menjadi sebab kepada keberjayaan dalam pendidikannya terhadap anak-anak adalah kerana doa ibu tadi, doa yang luar biasa. Didoakan anak-anaknya tadi dan digabungkan dengan Rasulullah. Maka kita kalau ingin menjadi orang yang berjaya, maka gabungkan hidup kita dengan Rasulullah. InsyaAllah akan berjaya. Kalau jadi doktor yang berjaya kerana diletakkan perjalanan dia dalam kedoktoran tadi adalah untuk membanggakan Rasulullah dan menjadi pengubat kepada umat ini dengan apa yang telah, seperti mana Allah telah berikan kepada Nabi sebagai syifa kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengubat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jadi guru yang akan menjadi guru seperti Rasulullah, yang dia bersikap rahmat kepada para muridnya, bersikap cakna dan juga ambil berat tentang para muridnya, melihat pada sudut apa yang salah dan benar pada didikan terhadap muridnya.
Oi, teruk sangat tu. Luar biasa tu. Ya. Dan apa ni, begitulah seterusnya. Kalau murid pula ingin menjadi seperti Rasulullah, maksudnya perjalanannya seperti Rasulullah, seperti para sahabat Rasulullah, bagaimana mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja dihadirkan Rasulullah, insya-Allah akan diberikan kejayaan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia dalam doa yang disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Ibn Athaillah dalam Tajil Arus Al-Hawi li Tahzibin Nufus. Doanya, Allahumma rzuqna al-istiqamata, Allahumma inna nas'aluka al-mutaba'ata li Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil aqwali wal af'al. Ya Rasul, ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami boleh mengikuti Rasulullah pada perbuatan dan pada perkataan kami. Jadi kami doa kepada Allah setiap hari, kita doa macam tu, maka ucapan kita, perbuatan kita, kesemuanya adalah dengan apa yang disandarkan dan didasarkan daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa setakat tu dulu. Insya-Allah secara umumnya kalau nak diceritakan satu persatu, maka ini akan dikeluarkan apa ni, kitab ya, apa ni, kitab yang apa ni, yang sangat luas dan sangat besar, yang kalau kita nak keluarkan kitab tersebut, kalau kita ceritakan tentang Rasulullah satu persatu, maka ada seorang doktor, apa ni, alimul allamah, murid kepada Syekh Abdullah Sa'id Lahji, Dr. Abdul Aziz Al-Haddad, dulu pernah menjadi mufti di Dubai. Beliau pernah menyebutkan dalam satu risalah tesis beliau bahawa apa ni, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tamam. Dan apa ni, dalam beliau mentafsirkan ayat hadis Nabi, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Dikeluarkan 3 jilid kitab yang menceritakan akhlak Nabi berdasarkan Al-Quran. Dan ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang akhlak Rasulullah dikeluarkan dalam 3 jilid kitab. Ini luar biasa, masya-Allah, tabarakallah. Tadi ada murid saya ni kira balik 500 ayat dengan 6,236 ayat tadi adalah 1/13, bukan 1/7. 1/13 dia punya nisbah dia. 1/13, masya-Allah. Jadi kalau 1/13 bermakna hanya 5% saja lebih kurang. Lebih kurang 5% saja. Betul ya, macam Syekh Hadi sebut, hanya lebih kurang 5% sahaja perbincangan ayat dalam Al-Quran adalah berkait dengan hukum hakam. Yang lain adalah berkait dengan akhlak. Maksudnya 95% bincang tentang akhlak. Yang kita sekarang ini yang menjadi masalahnya, kita sibuk dengan 1%, tapi kita terlupa dengan 95%. Kita sibuk dengan 5%, kita terlupa dengan 95%. Dan jadi moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang mendengar yang baik dan mengikuti yang baik tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya ucap terima kasih banyak kepada pihak Sultan Ahmad Shah Medical Center IUM dan seluruh tim dan juga para penggerak pada majlis, dan moga-moga kita dapat bertemu lagi selepas ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak. Terima kasih diucapkan kepada Syekh Nazrul bin Abdul Nasir di atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi.